Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadilah Betty Sulaiman dari Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah ingin berkongsi kepada pendengar serta penonton di luar sana mengenai masa depan kewangan Islam terutamanya di Malaysia. Kewangan Islam merupakan sejenis aktiviti pembiayaan yang mesti mematuhi syariah iaitu Undang-Undang Islam. Konsep ini juga boleh merujuk kepada pelaburan yang dibenarkan berdasarkan syariah. Menurut Profesor Madya, Dr. Zulkifli Hassan dari Universiti Sains Islam Malaysia, di mana beliau berkata bahawa kewangan Islam ini cuba untuk memenuhi maqasid syariah. Beliau membahagikan kewangan Islam ini kepada 3 fasa, iaitu yang pertama mengenai fokus kepada untuk membebaskan umat Islam daripada riba. Fasa kedua mengenai ke arah yang lebih mematuhi syariah dengan menghindarkan amalan hilah yang melampau. Dan fasa ketiga iaitu mengenai amalan kewangan Islam berorientasikan nilai. Jadi terdapat beberapa negara yang telah mengamalkan kewangan Islam yang mana ianya berada di fasa 1 dan 2, manakala di Malaysia mungkin berada di fasa yang ketiga. Hal ini kerana kewangan Islam ini perlu melihat sesuatu itu secara one size does not fit for all. Maknanya, ianya perlu dilihat dari sudut secara keseluruhan yang merangkumi legal environment, iaitu maksudnya keadaan masyarakat, latar belakang pendidikan dan lain-lain, supaya perancangan kewangan Islam ini tidak terlalu idealistik tetapi realistik. Fasa ketiga ini sangat penting di mana ianya lebih menjurus kepada ke arah sistem kewangan yang berasaskan kepada nilai dan tanggungjawab, value oriented and responsible Islamic finance practice. Di Malaysia, ada banyak inisiatif yang dilaksanakan ke arah merealisasikan aspirasi kepada kewangan Islam ini, dan ini akan dibincangkan dalam slide saya sebentar nanti. Konsep kewangan Islam kontemporari didasarkan pada sejumlah larangan yang tidak selalu menyalahi undang-undang di negara ini, di mana institusi kewangan Islam beroperasi sebagai yang pertama membayar atau mengenakan faedah. Islam menganggap pinjaman dengan pembayaran faedah belanja, faedah timbul dari syarikat yang membayai melalui hutang atau pajakan modal. Faedah terdapat dalam penyata pendapatan tetapi juga dapat dikira melalui jadual hutang. Jadual tersebut harus menggariskan semua hutang utama yang dimiliki syarikat pada neraca dan mengira faedah dengan mengalihkannya sebagai amalan eksploitatif yang memihak kepada pemberi pinjaman dengan mengorbankan peminjam. Menurut undang-undang syariah, faedah adalah riba yang dilarang sama sekali. Yang kedua, menabung dalam perniagaan yang terlibat dalam aktiviti yang dilarang. Beberapa aktiviti seperti menghasilkan dan menjual alkohol ataupun daging babi dilarang dalam Islam. Kegiatan tersebut dianggap sebagai haram atau dilarang. Oleh itu, menabung dalam aktiviti tersebut juga dilarang. Yang ketiga, spekulasi iaitu maisir. Syariah melarang keras segala bentuk spekulasi atau perjudian yang disebut maisir. Oleh itu, institusi kewangan Islam tidak boleh terlibat dalam kontrak di mana pemilikan barang bergantung pada kejadian yang tidak menentu di masa depan. Konsep yang keempat adalah ketidakpastian dan risiko iaitu gharar. Peraturan kewangan Islam melarang penyertaan dalam kontrak dengan risiko atau ketidakpastian yang berlebihan. Istilah gharar mengukur kesahihan risiko atau ketidakpastian dalam pelaburan. Gharar diperhatikan dengan kontrak derivatif iaitu future and forward, di mana kontrak masa depan ini lebih sering disebut sebagai niaga hadapan, yang mana ianya adalah kontrak yang digunakan oleh perniagaan dan pelabur untuk melindungi risiko atau membuat spekulasi. Niaga hadapan adalah contoh aset derivatif yang memperoleh nilainya dari aset pendasar dan penjualan pendek, yang mana ianya dilarang dalam kewangan Islam. Prospek dan perkembangan masa depan kewangan Islam. Pada tahun 2020, BEM menumpukan inisiatif pembangunan kewangan Islam berlandaskan 3 tema utama iaitu membina daya tahan sosial, menggalakkan daya tahan iklim dan memperkasakan perdagangan, perniagaan serta ekonomi digital. Membina daya tahan sosial ini merupakan industri kewangan Islam yang terus memajukan agenda kewangan sosial
melalui inovasi produk dan penambahbaikan perkhidmatan. Kewangan sosial merujuk kepada perkhidmatan kewangan yang menggembleng modal dermawan dengan menggunakan instrumen seperti derma, endowment termasuk wakaf dan tunai ataupun zakat untuk memperoleh impak sosial yang nyata. Selain itu, menggalakkan daya tahan iklim, iaitu bank juga memberikan sokongan terhadap peranan kewangan Islam dalam memacu agenda kelestarian dan daya tahan iklim untuk sistem kewangan. Hal ini selaras dengan nilai-nilai asas syariah untuk mencegah kemudaratan dan menggalakkan perolehan manfaat termasuk memelihara alam sekitar. Nilai intrinsik prinsip kewangan Islam terpakai secara universal dalam merealisasikan visi pertumbuhan ekonomi yang seimbang, mampan dan inklusif. Dan akhir sekali, memperkasakan perdagangan, perniagaan dan ekonomi digital. Bank bekerjasama dengan beberapa institusi kewangan Islam untuk mencari cara pengaturan kedudukan struktur kewangan yang berbeza bagi membantu keperluan mudah tunai BKS pada peringkat operasi perniagaan mereka yang berbeza. Memandangkan struktur-struktur ini secara relatif masih lagi baharu kepada industri, bank memudahkan pembangunan penyelesaian dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai keperluan, pengawalsediaan dan pelaporan. Isu peluang dan cabaran masa depan kewangan Islam. Yang pertama, tenaga pengajar. Jika diselidiki, universiti awam yang menawarkan pengajian dalam kewangan Islam pada peringkat sarjana muda menunjukkan usaha yang lebih patut dilihat semula. Ini bukanlah bermaksud program pengajian itu tidak baik, kerana program berkenaan telah pun melepasi kelayakan seperti yang digariskan oleh Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan Abdul Azizi dari Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu sudut kemudahan yang disediakan kepada pelajar program kewangan Islam ini amat sederhana. Di institusi pengajar swasta pula, kelayakan tenaga pengajar yang mengenali kursus kewangan Islam ini perlu diberi perhatian di samping aspek kemudahan. Beliau juga berpandangan bahawa bagi membentuk bakat baru dalam kewangan Islam ini dan bagi menjamin industri ini kekal inovatif dan dapat terus memberikan kepuasan kepada pelanggan, pihak yang terbabit perlu memainkan peranan dan sumbangan yang lebih komprehensif dan baik, sama ada oleh institusi penawar program pengajian, institusi kewangan Islam serta institusi yang sedang membina bakat. Selain itu, penilaian berkala, di mana bagi institusi penawar program pengajian sama ada institusi awam atau swasta ataupun institusi di bawah Bank Negara Malaysia, institusi kewangan Islam ini perlu secara berkala membuat penilaian dan penambahbaikan. Di samping tidak harus berkompromi dalam isu kelayakan tenaga pengajar dan pakar yang mengendalikan sumber khusus. Tidak dapat dinafikan bahawa industri kewangan masih kekurangan tenaga pakar yang mampu membina bakat. Akhir sekali, kemahiran berkomunikasi. Bagi pihak individu pula, sama ada bagi seorang pelajar atau pelatih itu, mereka harus menyedari tentang perlunya kefahaman yang mendalam dalam bidang ini sebelum memasuki industri. Di samping memiliki kemahiran tambahan dalam berkomunikasi, terutamanya dalam bahasa Inggeris dan Arab, serta kemahiran berkomunikasi yang lain. Ini amat penting kerana industri kewangan Islam membabitkan pelanggan, pekerja dan pemegang dari dalam dan luar negara. Tentunya penguasaan kemahiran berkomunikasi yang baik membolehkan tenaga kerja terbabit menjalankan fungsi dengan lebih cekap dan berkesan. Info tambahan bagi masa depan kewangan Islam, iaitu yang pertama, hukum institusi kewangan Islam yang mengenakan bayaran tambahan ke atas pembayaran lewat adalah harus berdasarkan kepada resolusi syariah yang dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia pada mesyuarat keempat bertarikh 14 Februari 1998, mesyuarat ke-95 bertarikh 28 Januari 2010 dan mesyuarat ke-101 bertarikh 20 Mei 2010 telah memutuskan bahawa pengenaan cas pembayaran lewat oleh institusi kewangan Islam yang merangkumi kedua-dua konsep gharamah iaitu denda atau penalti dan tawid iaitu ganti rugi. Selain itu, konsep
sistem kewangan Islam adalah berteraskan akad yang telah dipersetujui oleh syarak seperti bai bitaman ajil, wadiyah, mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Akhir sekali, kewangan Islam berdasarkan dua prinsip penting yang lain, iaitu setiap transaksi mesti berkaitan dengan transaksi ekonomi asas yang nyata dan pihak yang membuat kontrak dalam kewangan Islam berkongsi untung atau rugi dan risiko yang berkaitan dengan transaksi, maka tidak ada yang boleh mendapat keuntungan daripada transaksi yang lebih banyak daripada pihak lain. Sebagai kesimpulan, bagi masa depan kewangan Islam adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap insan yang mengutamakan memilih kewangan Islam sebagai penyelesaian kepada masalah-masalah dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh perbankan konvensional. Hal ini adalah kerana kewangan Islam lebih telus dan menjaga nilai-nilai murni individu serta keadilan sejagat bagi masyarakat. Malah, seperti apa yang telah dinyatakan sebentar tadi, ini amat jelas bahawa kewangan Islam lebih menguntungkan dan bersikap adil terhadap semua pihak. Sumber yang saya gunakan adalah internet, buku dan kamus. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.